أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah. Sama-sama dapat kita jumpa pada pagi ini satu forum di ambang cuti kemerdekaan, forum subuh. Semalam pun ada forum di ambang kemerdekaan, pagi ini forum subuh sempena cuti hari merdeka. Alhamdulillah, dengan kehadiran yang cukup ramai pagi-pagi ini. Nak parking tak ada tempat lah. Penuh parking di luar tu. Terima kasih atas anjuran. Dan Musi tak dapat bersama pagi ni, tak tahulah sempat balik ke tak sempat balik, dia ada jenazah. Jadi kita run the show dululah. Kita teruskan acara kita seperti biasa. Kalau saya forum dengan Ustaz Syafi dan Ustaz Usuk, mereka nanti pelakor saya cakap dulu. Mereka tak bagi can lah. Jadi saya pun kena mukadimah dulu majlis pada pagi ni. Format kami sepakat untuk seorang cakap selama 20 minit. Round yang pertama. Lepas itu round yang kedua buat kesimpulan seorang sikit. Lepas tu simpui, lipat semua sekali, tutup tu ya. Tutup, terus kita boleh bersurai lah lepas tu. Saya difahamkan ada sarapan pula kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata kalau kita syukur, Allah akan tambah nikmat. Dan kalau kita kufur, azab Allah amatlah pedih. Jadi salah satu kesyukuran yang kita kena tunjuk dan kita kena hargai dan kita kena rasa adalah syukurnya kita dengan nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hari ini Alhamdulillah genap 65 tahun negara kita merdeka. Betul 65? Betul ya? Nampak macam tak ada semangat mereka langsung. Mau mandor yang bagi-bagi. Steady lah sikit. Boleh ya? Okey. Okey. Jadi 65 tahun merdeka, satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan merdeka ni salah satu perkara yang terkait rapat dengan Islam. Sebab Islam dia tak pernah bawa agenda untuk menjajah mana-mana manusia. Bahkan dia tak pernah bawa agenda untuk menjajah mana-mana negara. Sebab tu kalau kita tengok ketika mana Abu Jahal dia rencana nak bunuh Nabi pada tanggal 26 Safar, hari Khamis, buat mesyuarat tertutup dalam Darun Nadwa di Mekah. Agenda ni nak bunuh Nabi, maka sebab itulah Nabi dapat perintah untuk hijrah ke Madinah. Dan bila mana Nabi dah kumpul kekuatan di Madinah, Nabi dah bina satu negara Islam di Madinah, Nabi tak bawa bala tentera untuk masuk ke Mekah dan melakukan penjajahan. Tak. Sebaliknya berlaku satu peristiwa yang dinamakan dengan Fathul Mekah. Fathul Mekah yakni pembukaan kota Mekah. Sebab agenda Islam jelas. Agenda Islam adalah membebaskan manusia daripada menyembah manusia
daripada menyembah berhala, daripada menyembah patung-patung dan kuasa-kuasa manusia yang tertentu, diubah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jadi agenda Islam yang jelas membawa manusia untuk membebaskan pengabdian diri manusia ke atas manusia. Kalau dalam bahasa Perancis disebut exploitation arlom di parlom. Pagi-pagi ibu bahasa Perancis sikit kan apa faham pun. Kan tembak biarlah. Dia panggil apa? Exploitation arlom di parlom. Penindasan manusia ke atas manusia, yang tu penjajahan. Tapi pembebasan supaya manusia tidak lagi menyembah manusia, sebaliknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tu satu agenda kemerdekaan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa oleh para alim ulama selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka negara kita pun tak lepas daripada jajahan. Maka datanglah manusia-manusia yang saya yakin ramai orang tokoh berjuang yang berjuang untuk membebaskan Malaysia daripada penjajahan. Antaranya Datuk Bahaman, Datuk Abdul Rahman Limbong, Pak Sako, Rahim Kajai. Tapi yang kita kenal lah ni Mat Kilau lah. Kan? Saya rasa mungkin ramai dah tengok gambar Mat Kilau tu, saya tak dan tengok kan? Tak ada masa nak pergi tengok di panggung wayang tu. Tapi Mat Kilau bawa satu kesan yang sangat besar. Sebab anak saya umur 3 tahun balik ceramah, tiba-tiba dia jadi Mat Kilau. Saya pun heran, kok mana mamak ni jadi Mat Kilau? Jadi mamak balik Mat Kilau. Dulu sikit hari Ejen Ali, kan? Bisa mereka terkesan dengan kartun Ejen Ali, sehari terkesan dengan Bobo Boy, kan? Tiba-tiba jadi Mat Kilau. Baguslah, satu pengaruh yang baik jugalah, kan? Nak mengenalkan kepada pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan dulu yang membawa satu kesan yang besar. Dan pahlawan-pahlawan dulu ni, Mat Kilau, Datuk Abdul Rahman Limbong, antaranya Pendeta Zakbar. Pendeta Zakbar antara tokoh bahasa yang mengangkat martabat bahasa Melayu. Ya, dialah orang pertama yang memperkenalkan kata nama, kata kerja, kata sendi. Dia antara tokoh pertama yang mengangkat tata bahasa Melayu. Ya, tuan-tuan boleh baca sejarah dia dan buku dia yang terakhir, Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Buku tu tak diterbitkan. Bila dia kritik orang Melayu, dia kata kadang-kadang orang Melayu ni malas, lemah, tak ada keyakinan diri, ada kebolehan tapi tak percaya diri. Tapi buku tu tak diterbit sampai lepas dia meninggal 8 tahun baru Dewan Bahasa dan Pustaka terbit buku dia. Maka ada orang kata mungkin dia tak terbit buku tersebut sebab dia takut nanti orang Melayu marah dengan penilaian kritikal dia terhadap orang Melayu. Kan? Jadi ini antara orang-orang terdahulu yang mana mereka berjuang, tapi mereka bukan hanya berjuang atas dasar semangat semata-mata, tapi mereka berjuang diapit dengan keilmuan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pagi ni tuan-tuan, kalau kita nak sebut, kita syukur kita telah merdeka 65 tahun. Yang pertama, kita tak boleh lepas daripada dasar keimanan, tu yang paling penting. Sebab penjajahan alaf baru mungkin dia tak main jajah negara kita macam dulu. Penjajahan alaf baru cukuplah dengan menjajah pemikiran manusia. Dan kita kena sedar, Yahudi laknatullah, mereka ni adalah orang-orang yang tak pernah sama sekali redha dengan umat Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara sama sekali mereka takkan pernah redha dengan Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi mana kita tak ikut jejak langkah mereka. Dalam hadis jelas ini sebut, sehingga kita ikut mereka shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta fi hujrin dabbin. Kalau kita ikut mereka nak kalau boleh kita ikut sampai masuk ke dalam lubang bewak pun. Itu antara agenda Yahudi laknatullah. Jadi kita tengok zaman dah ni
antara agenda Yahudi. Mungkin saya Ustaz Syafi'i disebut, Ustaz Usop disebut. Mereka tak pernah duduk saja nak merosakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, orang-orang pandai diracuni pemikiran mereka dengan pemikiran liberalisme. Orang-orang pandai diracuni pemikiran mereka dengan pemikiran sekularisme. Liberal ni apa Ustaz? Semua nak bebas. Bebas cakap, bebas buat lawak nak hina Islam pun tak apa. Kan? Semua nak bebas belaka. Kalau di ni oh, parking jam. Okey, teruskan. Sini tak jam ke? Boleh jalan okey okey. Tu orang pandai dia rosakkan dengan pemikiran liberal. Dia rosakkan dengan pemikiran sekularisme. Sekular ni apa? Sekular ni memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan dunia. Saya selalu sebut masa saya di Indonesia nak semayang jamak takhir di satu masjid, sebelah saya seorang makcik ambil wuduk pakai miniskirt, tak pakai tudung. Saya mula duk nampak macam perempuan ke, Pak Haji rambut panjang ke, siapa ke. Saya duk tengok tu pun tu macam ya, tak nampak macam kain pelekat, tu macam yang singkat. Saya pun nak kali mula, macam tak mau nak kali lah sekali kali ke. Kali-kali tengok satu macam yang anti. Bukan makcik lah, makcik pakai kain batik, anti pakai miniskirt. Satu macam yang anti sempoi lah, main semayang, tudung tak pakai miniskirt. Dia buka dia main stoking hitam tu, dari berat paha dia pakai stoking hitam panjang tu. Dia ambil wuduk sebelah kita. Saya dia masuk, dia pakai telekung, dia semayang. Saya bila dia keluar balik, dia hiduplah dengan cara, dengan tak menutup aurat, pakai miniskirt dia. Pasal apa? Sebab mereka telah diracuni dengan pemikiran sekular. Agama hanya boleh dipraktikkan dalam 4 tiang masjid ni. Agama hanya dipraktikkan dalam 4 tembok masjid ni. Saya keluar, anak melingkup lagu mana hamil pasal lah. Anak makan nasi itik apek pun hamil suka lah. Betul tak betul? Hampa makan tak? Tak makan bagus ya. Ya, ni semua golongan-golongan yang terselamat. Ya? Jadi yang tu kehidupan sekular. Dia rosaknya orang-orang pandai dengan pemikiran sekular. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang pandai dalam negara kita yang cakapnya tak nampak macam cakap orang Islam. Kan? Kita semayang Jumaat, hari Jumaat elok, dia bagi cadangan suruh tukar semayang Jumaat pi hari Ahad. Gila tak gila? Tuan-tuan, ni apa mandor ni? Semangat mereka tak ada langsung. Nak angguk pun tak larat. Semangatlah sikit bagi-bagi mereka ni. Ya? Saya duk main semangat mak kilau dah. Walaupun mama. Okey. Ya? Nampak tak? Ni orang pandai. Dia rosakkan pemikiran mereka dengan liberal, dengan sekular, dengan pemikiran-pemikiran yang boleh mengancam akidah. Dia rosakkan pula orang awam dengan hiburan yang melampau. Dia rosakkan dengan orang awam, nak tunjuk dekat orang awam, kalau nak selamat di dunia, kamu kena kaya. Kalau nak selamat di dunia, kamu kena ada rumah besar. Kalau nak selamat di dunia, kamu ada kena kereta besar. Yang ni antara racun pemikiran. Saya tak kata ada kereta besar, rumah besar tu salah. Kan? Tapi macam itulah yang difahamkan dengan fahaman materialisme. Sehingga kadang-kadang manusia, dia tak nilai manusia dengan keimanan ke, tak nilai manusia dengan budi pekerti ke, tak nilai manusia dengan akhlak mulia ke, tapi yang dia nilai manusia dengan you are what you drive. Kamu dengan apa yang kamu bawa. Kalau kamu naik kereta kancil, orang pandang sebelah mata lah. Tapi kalau kamu bawa BMW, oi BM, kan? Dia nampak mulia sikit, kan? Padahal dua-dua kereta lah. Manusia hari ni dia tak nilai manusia dengan akhlak mulia, tapi dia nilai manusia dengan you are where you stay. Kamu di mana yang kamu tinggal. Kalau kamu duduk rumah flat, ya rumah burung merpati lah. Ni mau duduk rumah burung merpati lah, rumah flat. Ustaz duduk mana? Saya duduk Country Heights. Kemaslah sikit lah. Nampaklah sempoi. Nampaklah dia standard sikit. Dia nampak seolah-olah kalau kampung, oh sengkit.
Tapi kalau country high style, manusia hari ni dia nilai manusia dengan you are what you have. Kamu dengan apa yang kamu ada. Hang siapa? Hang Tok Siak. Oh, Tok Siak ni sengkek Hang siapa? Oh, dia ni Datuk Tan Sri. Kalau Tan Sri yang turun kereta, salam cium tangan tu bunyi. Bunyi cium tangan. Kan? Pasal apa? Pasal dia Tan Sri. Pasal dia ada sesuatu. Tapi kalau Tok Siak, kan, jangan banding Tan Sri dengan Tok Siak. Ustaz dengan Tok Siak pun dah jauh beza dia. Ustaz pergi makan kenduri duduk meja VIP. Tok Siak pandai luar. Tok Siak duduk pandai luar. Tok Siak duduk sana. Ustaz mah. Tapi kadang-kadang bukan ustaz selalu bernasib baik. Kan? Kadang-kadang jadi ustaz ni pun tak bagus pergi kenduri, dia tu tegur, dia ni tegur, dia tu tegur, dia ni tegur, sampai-sampai tak meja buffet ayam habis. Habis. Mesti nak kena layan semua orang. Kan? Tapi kadang-kadang ada manusia dia practicing double standard. Bila orang tu ada gelaran, dia layan orang tu. Orang tu tak ada gelaran, dia ketepikan orang tu. Pasal apa? Sebab yang inilah fahaman materialisme. Padahal kebendaan orang zaman dulu, mereka kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya. Dia antara funder utama yang ketika mana Nabi hijrah, dialah funder Nabi. Banyak lagi sahabat-sahabat lain yang kaya. Tetapi mereka tidak meletakkan kebendaan itu sebagai satu benda yang perlu dipuja-puji. Sebaliknya mereka menilai tentang soal keimanan. Sebab tu dalam nak mempertahankan kemerdekaan ni tuan-tuan, yang pertama yang saya nak sentuh pagi ni, zaman boleh berubah, tahun boleh berubah, hidup boleh berubah. Tok-tok nenek moyang kita yang ada dulu, kalau mereka hidup di zaman sekarang, mereka takkan sangka zaman lah ni hidup dia macam ni. Tok-tok nenek moyang kita dulu yang hidup makan ubi kayu, cicah dengan nyok, bergula, dia takkan sangka zaman sekarang ni adalah satu zaman yang berubah, satu zaman yang pelik. Kita hidup di zaman 4G tuan-tuan. Kita duduk di rumah, nasi kandang boleh main rumah kita. Betul tak betul? Kan? Orang tak pernah terfikir zaman ni, satu zaman yang pelik. Dulu kalau nak pakai kereta Toyota Vios, kena pergi bank tendang pula. Duit tak cukup lah, yang tu lah, yang ni lah, apa-apa, tukar bank, cari sampai 5-6 bank. Nak buat loan bank. Kemudian buat keluar duit muka, bayar duit kereta, baru boleh merasa naik Toyota Vios. Lain tak payah. Beli satu handphone 1,000 lebih, download Grab. Tekan dalam tu, daripada rumah nak pergi masjid Sungai Tiram, dia keluar RM5. Driver mai ambil kita dengan Toyota Vios, buat keluar RM5 ya. Tak payah pening nak beli, tak payah pening fikir nak hantar pergi loan bank. Ni satu zaman yang pelik kita duduk tuan-tuan. Kereta tu tak payah kita miliki, tapi ada driver mai, ada kereta mai ambil kita di rumah, hantar kita di destinasi. Mai dengan Toyota Vios, balik dengan Corolla, ya? Altis contohnya. Ya? Pelik tak zaman ni? Ni satu zaman yang pelik, satu zaman yang berubah. Tapi berubahnya zaman sampai hari kiamat sekalipun, ada satu benda yang tak boleh ubah tuan-tuan. Apa dia? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni tak boleh ubah. Kalau iman berubah dengan ubahnya zaman, maka waktu tu tunggulah kehancuran. Tuan-tuan, saya kira cukup ada kat tu sebagai mukadimah. Kan? Poin yang pertama, pegang iman sungguh-sungguh. Jangan sampai iman merosakkan kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan iman itulah kita akan menjadi orang yang merdeka, yang sejati. Jadi saya kira cukup dekat ni sebagai round yang pertama. Saya nak serahkan kepada siapa nak cakap tu? Usum. Ustaz cakap dulu. Saya serahkan kepada Sahabul Fadilah Ustaz Yusuf Yaakob untuk round yang pertama. Slot yang kedua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله الكذاب. حديث متفق عليه. Makasih, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita ucapkan panjatkan kesyukuran paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, limpahan rahmatnya, diberikan ruang-ruang sebegini, peluang-peluang sebegini sehingga memungkinkan kita dapat kumpul di awal-awal pagi. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Firdaus Syahul Hamid. Memang kalau kami 3 orang memang dia akan berjatung dulu lah. Dia buat apa? Dia memang main pun di antara kami dia paling besar. Jadi dia kena pecah tung dulu. Sebab saya dah kurang sikit. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus. Yang keduanya kepada rakan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Syafiq Yusof Ghani. Seterusnya para ahli jawatan kuasa masjid, al-mustaghfirin, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tahniah atas kehadiran tuan-tuan pagi ini. Saya sebenarnya tuan-tuan tengok macam ni, tuan rasa betapa besarnya rahmat Allah ke atas orang-orang yang mampu untuk hadir di awal pagi. Korban waktu tempat tidur ni korban paling cukup susah. Tapi tuan-tuan, korban tuan-tuan mai awal pagi dan semalam pun dah memang ada program. Hari ni pun pagi ni ada program. Duduk lagi. Saya kalau kuliah subuh tengok cerah luar, saya segera habiskan bagi tuan-tuan balik dulu. Tapi hari ni tuan duduk cerah lagi baru round kedua. Maknanya tuan-tuan, hampa tunggulah sampai habis. Tuan-tuan dan hampa rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dah pun masuk 65 tahun merdeka. Bila sebutkan pasal merdeka, dia ada kaitan dengan sesuatu dua siri yang berbeza. Satu, agenda merdeka dari sudut negara kita, dan kita faham lama ni mengikut sejarah yang kita ada. Tuan-tuan, kalau kita tengok balik dalam sejarah Malaysia, kita tengok balik sejarah tanah Melayu ni tuan-tuan, kalau kita kira balik dari sudut definisi ataupun apa yang berlaku kepada negara kita tuan-tuan berbanding dengan negara lain, sebenarnya kalau kita kata negara ni diperintah dan dijajah oleh British, kalau ikut dari segi apa yang berlaku pada negara lain, sebenarnya British tak pernah jajah pun Malaysia. British tak pernah jajah pun tanah Melayu. Kalau dari segi apa yang berlaku pada tempat lain. Kerana tuan-tuan, dalam negara-negara lain apabila British jajah, tempat itu akan hilang monarki kerajaan dia. Sistem monarki beraja dia akan hilang. Di India tuan-tuan, monarki beraja dia cukup gah. Tapi bila masuk British hilang. Sampai ke hari ni tuan-tuan, tidak ada lagi raja. Yang tinggal hanyalah raja pelakon gamak Tamil ataupun gamak Hindustan. Tuan-tuan, tak ada sistem beraja. Berlaku di Algeria sama. Berlaku di negara-negara lain tuan-tuan, Tanzania dan sebagainya, semua berlaku. Tetapi tuan-tuan, apabila datang pada negara kita Malaysia, 3 negeri saja yang termasuk dalam tempat yang memang tak ada raja, memang betul-betul dijajah oleh British. 3 negeri. Satu ialah Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Sabah dan Sarawak. 5 ni betul-betul memang di bawah British. Tapi lagi 9 negeri, the 9 country of sultanate, yang ada sultan, 9 negeri.
Maka 9 negeri inilah tuan-tuan yang beraja sehinggalah ke hari ini. Maka kalau kita tengok balik dari segi sudut penjajahan British, sebenarnya British tidak berjaya untuk menjajah negara kita dengan keseluruhan. Sebab itu setelah mana British masuk, diserahkan kerajaan British, diserahkan kerajaan ini oleh Jepun. Selepas Maharaja Jepun tak jam dia angkat tangan, dia empire Jepun angkat tangan, serah diri, surrender, tuan-tuan, diserahkan terus semua negara-negara yang dimiliki, yang pernah dijajah oleh Jepun, diserahkan balik kepada British. Maknanya British masuk, tuan-tuan, cuci kaki masuk ke tempat kita. Ini yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan, hari ini apabila Allah Subhanahu wa taala kurniakan satu negara kat kita, satu tempat kita, yang tuan-tuan tengok hari ini Pulau Pinang khususnya, kesan daripada kerajaan British punya jajah 100% di Pulau Pinang. Satu, kita tak ada sultan, yang tinggal ialah mamu sultan kita, tuan-tuan. Sultan tak ada. Nombor 2, tuan-tuan, kita punya perangai pun lain sikit daripada orang lain. Orang Melayu Pulau Pinang, mama agak Melayu kau tuan-tuan tengok, bila cakap mesti ada so. So kita pun kena buat so. Sebab apa tuan-tuan? Dia campur bahasa orang putih dengan bahasa Melayu. Dan tuan-tuan tengok kalau orang-orang Pulau Pinang lama-lama, English dia lebih fluent daripada bahasa Melayu. English dia tuan-tuan cakap sangat baik, tuan-tuan. Termasuk anak-anak kita punya, dari segi kita punya percampuran pergaulan kita pun lebih kurang macam tu juga. Pergaulan kita pun banyak dengan orang dengan bahasa Inggeris. Tapi sayangnya tuan-tuan, kita ni mengaji orang putih daripada start tadika sampai tingkatan 5. So cakap orang putih tu tak reti. Belajar Quran daripada start darjah sampai tadika sampai lah ni belajar Quran, bahasa Arab sepatah kita tak kuasai. Kita boleh baca terjemahan Al-Quran tapi kita tak boleh menguasai bahasa Arab. Bukan suruh cakap Arab tuan-tuan, tapi kurang-kurangnya kita adalah untuk faham dalam bacaan, dalam solat kita pun memadai tuan-tuan. Bukan suruh cakap, bukan suruh apa tuan-tuan, suruh tengok bacaan ketika solat pun sudah memadai. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka agenda yang kedua, siri yang kedua kemerdekaan adalah kemerdekaan yang Nabi kita SAW bawa. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran ialah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa ankhadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Pegang teguh-teguh kamu dengan tali Allah. Apa tu tali Allah? Agama Islam. Pegang betul-betul kamu dengan agama Islam. Tuan-tuan, seluruh dunia hari ini ada macam-macam bangsa, ada macam-macam keturunan. Pulau Pinang pun cukup Melayu semua, Melayu betul ya? Pulau Pinang Melayu betul ya? Dalam surat beranak Melayu. Bu nama Melayu, tuan-tuan. Macam saya, dalam surat beranak Melayu. Tapi tuan-tuan keluar main cuy, kalau jap saya video ni surat beranak Melayu ke apa tak? Melayu tak? Tapi dia kata dia tu yang anak dia kata mai kilau. Tengok surat beranak. Tuan-tuan, ada macam-macam bangsa, macam-macam keturunan. Melayu ada berapa jenis? Ada keturunan Banjar, Melayu juga. Ada orang Jawa. Kita tengok gambar Piramli ya. Macam mana Piramli? Tentu hafal tak hafal saja. Sebab tak hafal tak cukup hizib. Dia tak hafal tak cukup hizib. Piramli tuan-tuan,
Dalam dia nak buka gua, dia baca apa? Masjid Al-Mustaghfirin. Tak, depa memang tak tengok Ramli Ustaz. Saya seorang tengok. Gila muka jernih tengok semua ahli syurga. Tuan-tuan. Dia kata apa? Yang ngensong mata kaji. Serma ginseng. Maksud apa? Siapa pernah tahu maksud dah? Kau Ramli duk merepek. Kita mau yang ngensong mata kaji serma ginseng. Tuan tahu apa dia? Yang ngensong artinya saya mengendap waktu orang berak. Ramli perkena kita tuan-tuan. Saya mengendap waktu orang berak. Kemudian nak tutup balik dia kata apa? Serma tilom kat belakang kan. Lepas berak tidur. Tuan-tuan nak ayat tu kan, saya merepek tu. Walaupun muka mamak saya tahu Jawa. Tuan-tuan. Ramli habaq kita tuan-tuan tentang apa? Dia nak perkena kita. Tapi kenalah kan. Maknanya dia nak buka pintu. Aku mengendap orang tengah berak. Lepas berak tidur. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Melayu pun ada macam-macam. Ada Jawa, ada jenis Banjar, ada jenis-jenis yang duduk dekat belah Indonesia pun Melayu juga. Baru ni tuan-tuan tengok dalam dekat Medan. Satu Melayu, dia panggil Melayu apa? Melayu Deli. Melayu Deli sebiji macam orang Melayu, dengan pakaian, dengan apa, dengan cara cakap, semua macam Melayu sebiji. Tuan-tuan, tapi orang Indonesia berpantun macam orang Malaysia, cakap bahasa-bahasa macam orang Malaysia. Baik tuan-tuan, maka datang mai Islam, dia satukan semua sekali. Tuan-tuan pergi ke Tanzania ke, tuan-tuan pergi ke Afrika ke, tuan-tuan pergi ke mana sekalipun, kita tetap nama kita satu je, Islam. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah. All of you, semua sekali pegang dengan Islam. Kalau pegang dengan hanya bangsa, tak cukup. Dia tak cukup rukun, dia mesti kena berpegang dengan agama. Tapi tuan-tuan tengok definisi ulama dulu bagi kepada Melayu, Melayu itu adalah Islam. Melayu itu datang, dia package main dengan Islam sekali. Dia mesti jadi orang Islam. Walaupun hari ini kapal Islam pun banyak juga. Tuan-tuan. Walaupun hari ini ada orang Melayu dia bukan Islam, ada. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kemudian Allah sebutkan dalam Quran, wala tafarraqu, all of you, jangan berpecah belah. Kamu semua jangan pecah belah. Ni Quran sebutkan tentang apa maksud sebenarnya yang kita duduk bincang pagi ni. Dari semalamnya bincang sampai pagi ni duduk bincang tak habis tuan-tuan, tentang merdeka, buat program merdeka. Tuan-tuan, kita sebut merdeka tapi kita tak faham apa yang Allah suruh kita buat. Orang Islam tidak boleh berpecah. Orang Islam tak boleh ada berpuak-puak. Usaha ke arah menyatukan balik kena ada sentiasa. Sebab itu setiap zaman akan datang para nabi, setiap zaman akan datang para ulama, setiap zaman akan ada para pemimpin-pemimpin Islam yang dia punya agenda satu je, dan nak bawa mai kepada penyatuan ummah, nak satukan balik umat Islam. Walaupun kepelbagaian pemikiran, kepelbagaian cara berfikir, cara hidup, cara dia tradisi dan budaya, tapi tetap satu, nak menyatukan umat. Kena ada tuan-tuan. Masjid rumah Allah tempat penyatuan. Kampung tempat penyatuan. Tempat kerja tempat penyatuan. Rumah dalam rumah kita. Hari ini tuan-tuan, dalam grup kita ahli keluarga, disatukan dalam ahli keluarga. Tapi sayang tuan-tuan, seronok tengok kadang-kadang kawan adik-beradik kita bagi salam pagi-pagi. Berapa ramai jawab salam dia, walaupun kita tahu tiap-tiap pagi bagi salam, tiap pagi bagi salam. Tuan-tuan, ketika dia ada, dia bagi salam, siapa pun tak jawab. Bila dia mati tuan-tuan, ramai orang kata tak ada lah orang nak bagi salam pagi-pagi. Tuan-tuan, berlaku dalam semua ahli keluarga.
Ada seorang di kalangan kita, korang tuan-tuan, ada adik-beradik kita bagi salam. Salam itu menyatukan balik semua adik-beradik semua. Waalaikumsalam, apa abang, pak cak, apa abang, mak cak. Dia ada lagi kalam-kalam tertentu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Kemudian Allah sebutkan apa? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Sebutkan kepada aku. Kamu semua sebutlah apakah nikmat yang aku dah bagi kepada kamu. Nikmat apa yang aku dah bagi kepada atas kamu semua, sebutkan. Wadhkuru. Kira balik ada berapa nikmat Allah bagi. Tuan-tuan, kita tak pernah jumpa dengan perang tau. Kita tak pernah jumpa dengan orang ketika mana takut duduk dalam rumah tak boleh keluar. Kita tak pernah jumpa tuan-tuan waktu di mana orang main serang, kita duduk dalam rumah nak kena sembunyi. Kita tak pernah jumpa tuan-tuan waktu di mana orang duduk dalam rumah fikir macam mana aku nak lepaskan diri dari belenggu ni. Allah lepaskan kita sampai ke penghujung dunia. Sampai hari ni tuan-tuan boleh duduk dalam masjid macam ni, macam cantik dengan aircon tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebutkan nikmat apa lagi kamu nak. Kalau macam ni nikmat pun orang tak tahu lagi nak menilai, apa jawapan kita nak bagi depan Allah kelak? Kau nikmat hari ni tuan-tuan hidup dalam dunia hari ni, duduk di Pulau Pinang. Duduk dalam Pulau Pinang, kita tahu orang Pulau Pinang ni tuan-tuan tak ramai pun orang Islam, tak ramai. Ni dalam pulau ni khususnya, ramai duk lari pergi balik seberang. Tuan-tuan, semua pergi duduk seberang lah ni tuan-tuan, kita tak ramai dalam Pulau Pinang. Tinggal banyak ni ya. Ni belah Sungai Tiram ni tuan-tuan, dia naik, tuan-tuan tengok sendiri, naik apa? Ni belah bayang lepas ni. Semua kondo tuan tengok, Amerin apalah, Merin lah apa semua naik ni. Berlambak-lambak, semua flat, semua kondo. Orang Islam duduk di mana? Orang Islam duduk di mana? Kalau hari ni tuan-tuan, yang sekelumit ini pun tidak ada kesatuan ummah, nak pergi ke mana lepas ni kita tuan-tuan? Kekuatan orang Islam, kena tunjukkan kekuatan orang Islam. Orang Islam hanya akan kukuh apabila dia duduk berjemaah. Duduk seorang-seorang minta maaf, tuan-tuan takkan boleh bergerak. Sorry tuan-tuan. Jangan bersifat penting diri tuan-tuan. Hanya naik berlambak-lambak kat sini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebutkan nikmat yang Allah bagi kat kita tuan-tuan. Ni orang Pulau Pinang yang sikit ni. Yang sikit ni tuan-tuan, kalau dia menonjolkan kekuatan dia, musuh sangat gerun. Orang seriau dengan kita. Kalau tiap-tiap hari tuan-tuan, pagi-pagi subuh boleh ramai lagu ni, lebih ramai lagi, tuan-tuan, nescayalah akan berlaku satu fenomena baru dalam Pulau Pinang ni. Ni kita baru habis mesyuarat agung ni, musim mesyuarat agung baru habis. Start 1 Januari akan naik semua pengurusi dan juga jawatan kuasa baru. Tuan-tuan akan tengok macam mana gelombang baru tajdid, pembaharuan bagi mana-mana institusi yang Islam yang ada di Pulau Pinang. Tuan akan tengok macam mana akan berlakunya pembaharuan ini. Saya pasti tuan-tuan ramai tengah duk rancang untuk buat sesuatu yang paling besar untuk bagi umat Islam ni boleh duduk dalam masjid, disatukan dalam masjid dengan ilmu dan amal. Ilmu kena ada, amalan kena ada. Orang Islam kuat dengan hizib, kuat dengan zikrullah. Sebab itu pakej yang sampai kepada pendekar pahlawan dulu, dia bukan mai hanya semata-mata seketui mai aku pergi perang, tidak. Pakej dia tuan-tuan, dengar elok-elok, pakej dia ialah apa? Satu, dia adalah ahli agama. Pakej ahli agama bukan hanya pak ustaz tuan-tuan, dah. Ahli agama artinya apa? Dia orang yang mendalami agama. Dia mesti kena alim, dia mesti kena ada ilmu agama. Ilmu asas kepada syariah, ilmu asas kepada fiqh, ilmu asas kepada aqidah, ilmu asas kepada tasawuf, yang akan membuka ruang-ruang ini untuk orang rasa perasaan dia, aku perlu membuat sesuatu untuk umat ini. Yang kedua tuan-tuan, pakej yang kena ada untuk orang-orang yang macam kita sekarang ini, standby, tak tahu tuan-tuan. Yang keduanya pakej yang kena ada tuan-tuan ialah apa? Ilmu rohani, ilmu jiwa, ilmu pembersihan jiwa agar hati ni tuan-tuan dikikih keluar benda-benda kotor.
yang tinggal hanya yang bersih fitrah. Yang ni lah sekali lagi nak menghidupkan balik perasaan dan jiwa untuk mengangkat ummah. Yang ketiga tuan-tuan, ilmu fizikal. Ilmu fizikal. Saya seronok hari ni sebab ramai dah membuka ruang untuk anak-anak belajar ilmu mempertahankan diri. Dulu satu masa senyap lenyap, siapa tak pergi dah, semua hantar anak pergi tuition balik tuition, pergi tuition balik tuition dah, bagi anak pandai akademik ya tuan-tuan. Tapi hari ni orang dah membuka mata tu, fenomena mak kilau perlu diberikan orang thumbs up mah. Sebab apa? Dia membuka balik mata dan minda orang bahawa package ni perlu ada. Perlu ada kesatuan melalui fizikal ni. Persilatan, ilmu mempertahankan diri yang lain, memanah tuan-tuan, bermain pedang contohnya, bermain kuda, hidupkan balik. Tuan-tuan, ajang anak kita berenang tuan-tuan. Ajang anak berenang. Berenang sebab apa? Ini satu sunnah yang makin ditinggalkan dan telah diolah menjadi sesuatu yang bukan orang Islam punya orang. Tapi itu adalah merupakan sesuatu daripada orang Islam. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga kita ambil faham, ambil jiwa ini. Pagi-pagi ni ambil jiwa. Bangkit balik. Dia tengok muka teruk sangat dah. Tuan-tuan, bangkit balik agar kita faham package untuk memenuhi kemerdekaan yang Allah Ta'ala nak ni bukan senang untuk dijaga, tapi tuan-tuan, dia perlu hidup dengan kesatuan ummah ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa round kali kedua. Saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Syafi Yusof Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusuf Yaakob atas penjelasan pada kita tadi, juga panel gandingan pada pagi ini Ustaz Firdaus Syahul Hamid, pengerusi Al-Jawatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pagi yang makin cerah ni. Saya tengok tuan-tuan berbelah bagi, nak belah tak belah. Sebab dalam iklan dah abang bihun sup, nak belah bihun sup rugi pula, nasi lemak, teh tarik segala mak nikah. Jadi jiwa ni terbahagi dua, nak belah tak belah, nak belah tak belah, belah lagi rugi pula. Mereka hantarkan mak bolang geruk pula, menyesal aku tak makan. Jadi pandai kak ahli jawatan kuasa jerat tuan-tuan. Sebab 3 orang cakap jadi lama sikit. Kalau tak jerat ke tu rasa cerah tinggal kami 3 orang lah. Dengan kameraman 2 orang. Mereka nak belah lambat sebab mereka nak bungkus ke wire semua lambat. Jadi mereka tunggu. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Kalau tuan-tuan rajin pergi luar negara lah. Saya pun tak banyak luar negara yang saya pergi. Masa pergi Mesir tu, kita biasa tak ada apa duduk di Malaysia ni kan. Bila kita naik flight, sampai di luar negara, di airport negara lain pun tuan-tuan boleh tengok lah. Kita akan rasa macam, awak negara hampa macam ni, awak negara hampa macam ni, awak negara hampa macam ni. Turun di traffic light tu, jalan di negeri dia, di negara dia, tengok jalan, tengok traffic light, tengok orang, tengok bangunan, tengok. Ada satu kawasan yang kita akan duduk, kita akan kata apa? Alhamdulillah lah aku beranak kat Malaysia. Alhamdulillah lah aku beranak kat Malaysia. Sebab luar negara ni tu macam-macam cerita dia. Dengan traffic light, Allah. Saya di Mesir tu, traffic light tu hiasan jalannya ni, bukan ada apa pun. Dia tim menyala kalau kuning. Ni. Kita menyala juga lah satu pagi tu lah. Tak kira polis trafik Malaysia tu lah. Dia kuning tu 18 tahun duduk kuning situ. Tak apa, orang tak tahu kata ya. Jadi ni tak ada peraturan sangat dulu lah. Saya ingat dia tu naik Vespa lama. Sampai kat kedai tu, motor dia tak ada stand. Dia turun motor, dia lempak ke tu motor dia. Motor dia tengah start. Tayar pusing, dia lempak ke tu. Dia pergi kedai, dia angkat, dia belah ke tu. Saya tengok dia ni biar betul. Macam ikut dan ke tu ya. Kereta kena langgar, kereta elok kena langgar, buat tak tahu ke tu ya. Jenis
Negara tu lah hon tak ada apa, saja-saja hon, jadi macam tak tahu apa. Tambah kalau depa malam tu ada bola, depa ada kumpulan tu nama ahli. Saya nak dia tu dengan tramco dia tu macam van lah. Dia tu di situ dia hon be. Saya kata hang hon sebab apa? Sini highway siapa pun tak ada. Dia kata aku seronok bola menang. Kalau tak hon aku tak boleh bawa dia dah. Saja-saja hon aku tu. Kita kalau hon ni kira macam semua lah. Macam bara boleh tumbuk fight dengan orang lah. Sebab kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada negara. Lepas tu tengok orang luar negara main sini. Orang nak main kerja dekat luar negara, main tempat negara lain, dia cari tempat yang lebih tinggi mata wang dia. Macam kita dia duk pergi kutip buah dekat UK lah. Sebab UK pakai pound sterling. Pound dia tinggi pada USD punya duit. Tambah dengan duit kita, RM1 kita boleh pergi RM12, RM13 ke RM15 duit dia. Hebat duit dia. Jadi orang pilih kerja sana. Orang bila pergi kerja, maksudnya negara tu makmur, negara tu okey. Dia tak ada macam negara-negara lain susah tuan-tuan. Pukul 11 malam kalau orang perempuan jalan depan ni, insya-Allah boleh selamat lagi. Tak ada siapa nak kacau dia. Duduk di traffic light pukul 12. Duduk depan bus stop 3 pagi kat Sungai Nibong, turun bas 3 pagi duduk tepi jalan tu. 3-4 pagi tunggu bapak mai ambil balik daripada UKM cuti semester ke apa dengan beg-beg tunggu kat tepi tu. Insya-Allah. Risiko nak berlaku sesuatu tu kemungkinan, tapi peratusan agak rendah. Tuan-tuan duduk di traffic light, tak ada tunggu di traffic light dengan motor, orang bawa pisau, bawa parang mai bagi tengah belakang kau tu, hiri tengah jalan kau tu, biar kau tu ya. Tak ada. Negara lain ada. Jadi ini nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan apa satu cerita berkaitan Allah pernah bagi nikmat macam ni dekat satu negeri, dekat satu negara. Tapi mereka lupa Allah bagi kat mereka benda yang baik. Saya bawa kat tuan-tuan pagi ni cerita apa berlaku pada kaum Sabak. Kaum Sabak ni dia satu negara yang duduk di selatan Yaman. Sekarang ni di selatan Yaman, dia negara dia, dan Allah Ta'ala sebut, auzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Aku nak cerita kat hangpa, kata Allah, ada satu contoh yang besar yang hangpa boleh ambil dengan kerajaan negeri Sabak. Apa yang Allah bagi pada dia? Jannatani an yamini wa shimal. Allah bagi negara dia makmur, negara dia subur, buah-buahan, bunga, pokok kayu cantik, indah. Kalau musim bunga tu orang mai buat konten lah dekat negeri dia tu. Sebab cantik sangat. Lepas tangkap gambar, lepas kahwin tu mai kat situ. Sebab situ kawasan cantik, buah-buahan yang besar-besar Allah bagi dengan manisnya, dengan ada saja benda. Yang paling hebat ni adalah kiri dan kanan dia penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Sejauh mata memandang, seluas mata memandang, cantik, buah-buahan, hasil, manis, kaya, semua Allah bagi kat dia. Kira negara tu negara yang cantik. Tuan-tuan bayang lah, landscape tepi jalan tu, kira JKR, MBBP tak payah buat. Allah Ta'ala buat cantik je semua. Dengan color dia, dengan buah dia, dengan bunga dia macam tu. Maka apa Allah bagi tahu kat mereka? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Ada dua arahan Allah bagi pada dia. Ini aku bagi kat hangpa, sabar, hangpa boleh makan. Apa hangpa mau, hangpa makan, seronok, nikmati, jual, hasil, kaya, mewah. Semua tu aku bagi kat hangpa. Cuma satu je aku nak hangpa lock dalam diri hangpa. Kulu min rizqi rabbikum, satu, washkurulah. Hangpa tolong kata terima kasih dekat aku. Terima kasih dia kata. Terima kasih itu dari segi perbuatan, syukur, ibadat. Apa aku suruh hangpa buat, hangpa buat. Hangpa buat kat aku sikit ya, tapi aku bagi banyak kat hangpa. Hangpa buat ya. Janji hangpa ada unsur terima kasih, bagi kat hangpa macam benda. Tapi tuan-tuan, biasalah manusia, bila dapat nikmat banyak, dapat nikmat banyak, kepala dia ni dia mula hilang, Allah dah hilang. Sikit demi sikit dia hilang. Dia kata apa? Fa'aradu.
aradu. Ni depa punya first step, mistake depa paling besar adalah apa? Depa mula berpaling. Berpaling maknanya apa? Tak mau syukur nikmat Allah Ta'ala bagi. Tak mau kata, tu minta maaf nak abang, Tuhan hang tak kena mengena dengan kejayaan kami. Ni kami bangun pagi, kami pergi kat kebun kami yang potong pokok, kami yang jual buah, kami yang marketing, kami yang sewa lori, kami yang pergi kedai, kami yang hantar runcit. Tuhan tak ada kena mengena dengan urusan harian kami. Fa'aradu. Tuhan hang jangan tolong, jangan masuk campur. Ini titik peluh kami kerja sendiri. Depa nafi nikmat Allah Ta'ala beri pada mereka. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, antara kebanggaan depa yang macam depa bangga sangat depa boleh hasilkan tanaman dan pokok yang subur dan hebat ni apa? Kerana depa ada satu empangan yang besar, dinamakan empangan ma'arif. Besar empangan tu, tinggi. Manusia kalau duduk kecil, dia tinggi besar macam pintu istana dulu hak bapak besar tu. Allah kata pada depa, okey, aku bagi kat hangpa, hangpa tak mau terima kasih kat aku. Hangpa kata hangpa champion, hangpa kata hangpa hebat. Okey, aku bagi tahu kat hangpa. Sekarang antara aku dengan hangpa, siapa lebih hebat? Tak boleh lawan lah tuan-tuan. Menang dengan, tak boleh menang lah. Lawan dengan nikmat Allah Ta'ala bagi pada tu. Apa Allah tak main? Empangan tu adalah sumber utama air yang menghijau, menyuburkan. Empangan tu kira sumber air utama Allah bagi kat dia. Allah hantar apa? Dinosaur, T-Rex, tak. Kapal terbang besar-besar, tak. Allah hantar ular, tak. Allah hantar apa benda apa? Tikus, Mickey Mouse, Allah Ta'ala hantar dengan Donald Duck. Kecil ya tikus. Tikus hitam, tikus putih. Tikus hitam, tikus putih. Bila mereka ni punya waktu masuk kerja shift pula. Shift mereka bila? Malam. Dia timai, dia belah. Tak gini pula. Tikus tuan-tuan, gigi tajam. Mantap. Tikus ni, dia main. Krok, dia balik. Sikit-sikit dia buat kerja. Tuan-tuan tahu, ayak banyak. Tekanan kuat. Bila ada retak sikit dia, ayak mula meleleh sikit gitu je, maka semua ayak ni dah tahulah tang tu tempat keluar. Jadi tekanan yang sangat kuat, sikit demi sikit ayak tu duk keluar, apa yang berlaku? Maka pecah empangan yang bapak besar tu. Akibat kerja buat tikus, dia roboh. Apa yang berlaku? Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Sailal arim ni banjir yang sangat dan maha besar dan hebat sangat negara dia. Tuan-tuan tahu tak negara dia jadi apa? Kalau bahasa komputer, Ctrl A, select all, delete folder terus negara dia. Kosong negara. Hancur, binasa, pokok semua jadi rosak, buah-buahan semua jadi rosak, bunga-bunga, pemandangan habis. Jadi negara tu jadi negara yang tak guna sedik lah. Fa arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim. Allah Ta'ala tukar negara mereka ni dengan apa? Zawatai ukulin khamtin. Allah tukar pokok-pokok, naik pokok duri, naik pokok kayu yang tak ada faedah, pemandangan semua jadi gitu. Punca apa? Satu je, first step salah apa? Fa'aradu. Mereka berpaling, Allah hantar mai pada mereka. Hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita boleh main masjid. Ingat dulu zaman Covid, mana pun tak boleh keluar. Allah Ta'ala hantar mai satu-satu benda. Kalau kita tak terima kasih dengan nikmat Allah bagi, Allah bagi satu demi satu. Allah bagi ya, sikit-sikit tu. Semakin lama semakin Allah cabut, semakin lama semakin Allah Ta'ala cabut. Dalam surah Nahl juz 14 Allah Ta'ala kata apa? Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Aku bagi contoh kat hampa, ada satu negara yang bagus, negeri yang baik. Aku bagi rezeki siang malam pagi petang kat mereka, tapi mereka berpaling pada nikmat aku. Allah Ta'ala apa? Fa'arsalna alaihim. Allah Ta'ala bagi kat mereka dua, satu ju', satu khauf, satu lapar, satu takut.
Lapak tu saya duk tengok tuan-tuan, sikit-sikit duk ada. Allah bagi kat kita duk memanjang terima kasih dengan konsert. Konsert. Manjang tu seronok memanjang gitu ya. Allah hantar main sikit. Allah Ta'ala hantar main. Lapak Allah hantar main, takut Allah hantar main. Dulu budak anak-anak kita berani kita lempak di luar main-main gitu. Sekarang ni budak-budak kecil kita pergi mana pun, pasar raya pun kena pegang tangan anak kita. Sampai orang buat gelang tu, gelang macam wire tu kan, pegang anak itu. Orang kata apa orang buat anak hang macam dog, macam cat gitu. Tu anak hang kot. Hang boleh lah cakap. Tapi budak-budak lagi dia lari 3-4 tahun kita tak jumpa yang ni dia boleh jaga aku. Sebab apa? Sikit demi sikit takut dan main. Tuan-tuan dengar 2 minggu lepas seorang murid tingkatan 2 umur 14 tahun dia culik satu budak 3 tahun. Tak sampai beberapa jam polis tangkap budak perempuan ni. Baby tu ada di mana budak 3 tahun? Sempadan, hujung Perlis, nak lepas pergi Thailand dah. Budak tingkatan 2, supplier organ dalaman ke apa tak tahu. Masya Allah. Takut demi takut, sikit demi sikit dah main dah. Walju' dan kelaparan. Harga naik barang naik satu demi satu, naik tak turun dah tuan-tuan. Dia naik ya. Ayam boleh jadi turun, boleh jadi tak turun. Tapi nasi ayam tak turun dah. Dia naik 6,5, dia naik 7,5, dia naik 8. Nasi goreng ayam RM7,5. Nasi goreng 4 tayar RM8 sebab dia ada 4 tayar. Mahal sikit pula. Macam-macam tiba-tiba ranjau aku tu lah. Jadi mau tak mau kena beli tak? Mau tak mau asal tak ada kena beli ya. Sikit demi sikit Allah tarik. Sebab tak ada orang nak terima kasih dengan nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Kadang-kadang ustaz main ceramah tu jauh-jauh, ustaz main pada mana, baling sik lah apa semua. Ada 3-4 orang. Pergi tengok usha sikit kedai makan. Tak payah tang ni, tang tu kedai makan sebelah tu, bapak kedai tu dia ramai macam gila. Allahu Akbar, sini Allah Akbar, sana order sama naik. Maksudnya tak tahu lah sembahyang time bila. Sebab kita main sembahyang, dia order dengan family dia, kita balik pula tu. Sembahyang Jumaat tonton pi lah pasar raya, tapi kita tak lebih hantar anak perempuan kita, hantar isteri kita saja pi round kat Lotus, saja pergi round dekat Queens Bay Mall. Tuan-tuan boleh tengok berapa ramai anak muda yang dah mukallaf patut semayang, remaja, belia, lelaki yang duduk di pasar raya dan tanpa rasa bersalah. Sila akhir bulan nak selamat, dia pergi tengok panggung wayang. Masuk pukul 1, keluar pukul 3. Siapa pun tak tahu kata dia tak semayang. Tu hak dalam pasar raya, hak tepi-tepi jalan tak semayang berlambak-lambak. Kita 65 tahun merdeka. Tak mana merdeka kalau kita lupa asal-usul nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita hari ni. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita mai balik. Kita terima kasih. Kita jangan jadi sabak yang fa'aradu. Kita syukuri nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, maka kita akan lihat Allah akan bagi kita lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan anugerahkan kepada kita disebabkan kita terima kasih kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk round kedua, tuan-tuan jangan takut. Kita dah ingat 7.55 kita boleh makan bihun sup dah. Jangan lama kan. Jadi saya abang tu boleh akan cakap lebih kurang pendek gitu je. Jadi kita tutup. Sebab saya tengok tuan-tuan pun nampak macam dah tak boleh piah dia ni, lunjuk kaki apa, dia ni buat goyang tu, dia ni buat macam tu. Dah kami faham tu jiwa tu misalnya ni sudah lah apa lama bercakap orang tak larat dah. Faham. Jadi tuan-tuan yang itu insya-Allah 10.55 pula. 7.55 kita boleh kena tarik lah. Okey, saya serah balik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. InsyaAllah round yang kedua ni soal 5 minit ya kot ya, bagi ringkas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang dulu dia usaha sungguh-sungguh berjuang untuk cari kemerdekaan. Alhamdulillah nikmat tu kita dapat rasa hari ni. Dan kita pun kena berjuang juga. Berjuang untuk tinggal zuriat keturunan yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan sungguh-sungguh ada ilmu, pengetahuan. Dan dua benda ni yang boleh selamatkan kita dunia dan akhirat. Bila ada iman, ada ilmu, maka amalan kita tu akan jadi kemah. Dan jadi antara perjuangan kita hari ni
adalah kita kena fikir macam mana nak selamatkan anak bangsa kita. Dan anak bangsa kita hari ni saya yakin ada orang dia kata musuh Islam dia nak tutup masjid. Ada orang dia kata musuh Islam ni dia duk fikir macam mana nak tutup sekolah agama. Ada orang dia kata musuh Islam ni duk fikir macam mana nak sekat majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, musuh Islam tak payah tutup masjid, tak payah sekat majlis ilmu, tak payah tutup sekolah agama pun. Cukuplah musuh Islam merosakkan anak-anak bangsa orang Islam. Waktu tu kalau ada masjid besar-besar pun tak ada siapa main. Cukuplah musuh Islam merosakkan anak-anak bangsa orang Islam. Waktu tu kalau ada sekolah agama pun takkan ada orang hantar anak di sekolah agama. Jadi harta yang paling bernilai adalah anak zuriat keturunan kita. Dan sebab tu kita hari ni hidup di zaman ni, kita kena fikir macam mana kita nak didik anak bangsa kita supaya mereka ni tak tinggal agama Allah Subhanahu wa taala. Ni kerja kita. Kerja yang orang dulu berjuang buat. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut macam mana Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Yaqub AS, mereka wasiat dekat anak-anak mereka, ya baniya, wahai anak-anak kami, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah pilih Islam kepada kamu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Yang ni antara nasihat dan wasiat orang dulu pada anak-anak mereka. Dan wasiat dan nasihat orang dulu, dia pesan dekat anak dia, hang ni Tuhan dah bagi nikmat Islam dekat hang lah, maka peganglah Islam tu sungguh-sungguh. Sebab apa? Kita takut kita hidup di satu zaman yang begitu banyak jarum-jarum yang akan merosakkan anak-anak kita. Anak saya pergi sekolah umur 10 tahun, balik mai dia tanya, "Bah, boyfriend tu apa dia?" Pasal kawan-kawan sekolah duk cakap pasal boyfriend. Hari ni boyfriend aku je ni boyfriend aku hari Isnin. Dia ni boyfriend aku hari Selasa. Esok boyfriend ni hari Rabu. Boyfriend tu apa dia? Apa yang dia duk boyfriend tu apa dia? Saya nak jawab pun pening lah saya kata hampir sekolah ni duk kawan dengan mereka ni semua. Anduk sorang-sorang sudah. Lepas tu mai pula cikgu hantar dia depa ada berkumpulan apa kan. Cikgu hantar gambar dia buat sorang-sorang, dia present sorang-sorang. Dia balik saya tanya, "Ni apa sifat buat sorang-sorang?" Dah bah kata jangan kawan dengan siapa pun. Kan? Buat sorang-sorang. Kan? Pening tak kita? Pening. Nak kepung pun tak boleh, nak biar pun takut rosak. Ni kita hidup di zaman ni. Zaman yang kita tak boleh lari daripada jarum-jarum yang duk masuk. Sebab tu antara tugas dan kerja kita sebagai mak bapak, kalau boleh benda-benda basic ilmu agama ni jangan tinggal kat ustazah mengajar. Ustazah mengajar benda-benda besar, benda-benda yang tak mampu kita mengajar. Waktu tu serahlah pada ustaz, serahlah pada guru. Tapi antara benda yang boleh kita ajar di rumah, yang pertama ajar adab. Orang dulu-dulu bukan mengaji tinggi pun. Mak-mak kita dulu bukan masuk mengaji tinggi pun, pergi sampai universiti dan sebagainya tak. Tapi dia ajar adab. Kalau ada orang main rumah, dia panggil kita, dia kata ni kawan mak main rumah, pergi salam dengan dia, pergi salam dengan mamu ni, pergi salam dengan mami ni. Dia ajar suruh salam. Kalau kita waktu tu duk bagi alasan pergi main ke apa, depan dia tu dia ni kata, betul lah, mereka budak-budak ni kalut ni 10 kali panggil pun tak mau bagi salam. Elok dia tu melingkup balik, dia dikeria kita, dia dipanggil satu manusia tak guna. Hantar dak tadi pun duk panggil suruh salam dengan mami dengan mamu tu, hampa duk kalut nak tengok kartun awal. Kartun lagi besar pada mamu. Dikena maki Nampak tak? Dia ajak adab macam mana menghormati orang tua. Adab tu penting. Nabi sebut, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik adab. Yang pertama tuan-tuan, anak-anak kita ajak pasal bab adab. Lani punya zaman orang tak peduli pasal adab. Bawa anak pergi rumah kenduri orang, dia tu kata, "Ustaz, saya tobat buat kenduri." Pasal apa? Budak-budak ni main di rumah kenduri tu, mak bapak buat tak tahu lah. Mak kalut selfie, bapak duk simang pasal hal politik. Mak selfie sagi cerita pasal kut mai, sagi cerita pasal tu.
Anak dia buat apa? Anak dia lompat atas meja kawan tu. Dia perhabis semua kuih-kuih mah. Budak-budak ni. Mamu tu dia simpan sikit kuih untuk saya tetamu VIP nak main apa? Dengan tetamu VIP punya kuih habis. Dia cari seri muka. Tahu seri muka tu jadi apa? Budak tu ambil seri muka, pergi bagi ikan dalam akuarium makan. Tara nak ambil kenduri tuan-tuan, ikan tu sengit sebelah ha. Duk tunggu masa lah ha. Sakaratul maut. Mamu tu abang, Ustaz tahu ikan ni saya beli berapa Ustaz? 6,800. Ikan apa tu? Arwana ha. Yang cantik tu kan. 6,800 Ustaz. Dia pergi sumbat seri muka dia Ustaz. Nampak? Ada mak peduli. Mak tak peduli. Ada anak dia boleh main di rumah orang, lompat naik atas meja, lompat main atas sofa, keluar kau washing machine tu kan. Ya, dia boleh keluar kau washing machine. Kan, dia tu pun naik pening, tapi tak ada siapa peduli. Yang mak dia kalut ni, dia tak jaga bab adab. Adab tu penting. Adab kita duduk dalam masjid kena ada adab, mengaji dengan tok guru ada adab, dengan ustaz yang mengajar ada adab, ustaz dengan anak murid ada adab dia, anak-anak dengan mak bapak. Salah seorang daripada anak murid Imam Malik, dia mengajar muwatta di rumah dia. Rumah dia 2 tingkat tuan-tuan. Rumah dia 2 tingkat. Tengah-tengah dia mengajar muwatta, tiba-tiba dia diam. Dia diam senyap. Dia berdiri 5 minit. Duduk diam, diri. Habis 5 minit dia duduk balik. Dia sambung mengajar. Habis kuliah anak murid tanya, "Syekh, nak tanya tu soalan ni." Apa dia? Tadi pasal apa tengah-tengah mengajar Syekh berdiri, diam, lepas tu dekat 4-5 minit ke tu baru Syekh duduk sambung balik mengajar. Dia kata, "Oh, tadi tu lah." Ha. Dia kata, "Tadi mak saya turun daripada atas. Tadi mak saya duduk atas. Lepas tu saya dengar mak saya duduk turun mai bawah. Jadi bila mak saya mai bawah dia nak ambil barang apa ke tak tahu. Bila mak saya duduk sama level dengan saya dikira sebagai anak yang biadab. Kalau saya duduk, dia berdiri. Jadi waktu tu dia duduk berdiri kat bawah, saya berdiri bagi penghormatan kat dia. Agak-agak dia pun dah ambil barang semua, dia naik atas balik, saya duduk, saya sambung mengajar. Tu orang dulu biadab tengok. Kan? Dia punya hormat mak dia mai dia berdiri bagi penghormatan. Itu orang dulu adab. Hari ni anak-anak dia peduli tak bab tu? Dia peduli tak bab menghormati mak dan ayah? Anak murid nak tanya soalan pun, dia tunggu habis, guru dah habis selesai dah kuliah apa semua. Guru sendiri tanya, "Intakum soal, ada soalan?" Baru dia tanya, nak tanya satu soalan. Ni tak ada. Saya baru ni pergi kuliah satu tempat. Harap mami tu tak ada sini ya. Kalau dia ada ni tim keram kat saya. Ya. Ya. Pergi kuliah satu tempat. Kuliah 10.30 sampai 11.45. Habis 11.45, saya buka soal jawab. Hari tu pula mereka sudah pergi tanya soalan banyak pula. Tanya soalan banyak sampai 12.10. Lepas tu habis kuliah semua keluar-keluar, saya pun start motor nak belah, ada tu anti mai, anti. Biasa orang Pulau Pinang kan, dia tak panggil mami, dia panggil anti. Kan, si anti tu cakap orang putih. Macam Ustaz Usuk kata tadi, orang Penang dia tak boleh lari daripada bahasa orang putih. Kan, dia kata kalau tuan-tuan saya duduk Penaga ni kan, orang Penaga dia kata nak pergi pasar, kita pergi market. Nampak tak? Belajar sekolah dia yang 6 lah. Pergi mana? Pergi market. Kan? Tutup pintu, kena ada gate belakang. Pintu gate. Padahal dua-dua pintu dah. Betul tak? Amai masjid pakai kasut apa? Dia kata aku pakai kasut slipper. Kasut pun slipper belakang. Nampak? Kan? Kita tak boleh lepas daripada bahasa Inggeris tu untuk beza orang Pulau Pinang. Jadi saya mami tu dia main, dia kriau, "Ustaz!" Saya pun terkejut kau. Kan? "Ustaz, suppose Ustaz, you have to stop at 11.30 Ustaz. Kalau you nak buka soal jawab 11.30 Ustaz. Ni you drag sampai 11.45 dan soalan 12.10. You tahu kan saya melutut sakit macam mana? And they are asking you a stupid question dan you duk jawab." Saya duk terpakak anak-anak kat dia. Tak kalau sakit lutut, ambil buku semua, pegang ambil melingkup balik orang. Betul tak betul? Nampak tak? Tapi dia adab tak ada. Tapi kita duk fikir, "Siap kalau aku marah dia nanti dah lah tua-tua baru nak main mengaji." Kan? Saya aku marah nanti melingkup pergi terus, dia tak main dah. Rugi dia pula, aku pula berdosa. Sabar biar. Tapi 3 malam saya tak lelena lah. Saya meluk geram kat dia. Punca tang mana? Punca tang dia kata stupid question.
Tuan-tuan, mana ada orang boleh tanya soalan bodoh? Dalam dunia ni tak ada soalan bodoh, tuan-tuan. Ada orang dia pandai, dia dah tahu benda tu, dia rasa apa dia tanya soalan ni. Tapi ada orang dia tak tahu benda tu, dia nak tanya, dia berhak dapat jawapan dia. Kan? Bukan semua orang tahu semua benda. Dalam Malaysia ni saya rasa yang paling pandai Tun M, betul tak boleh? Dia paling pandai, betul tak? Betul tak? 2 kali jadi Perdana Menteri kot, pandai kan? Kan? Tuan-tuan panggil Tun M pagi ni, tuan-tuan tanya dia. Saya nak tanya soalan kat dia. Tun, saya nak tanya, soalan senang lah. Tok saya nama apa? Agak-agak dia boleh jawab tak? Tuan-tuan, apa-apa ha? Dia boleh jawab, tak boleh jawab? Tak boleh kan? Pasal apa dia tak boleh jawab? Pasal benda tu tak ada dalam kepala otak dia. Bila maklumat tu tak ada dalam kepala otak dia, bolehkah saya kata, apalah Tun, bodoh lah. Boleh kata tu? Tak boleh kan? Pasal dia tak ada maklumat. Jadi manusia macam tu. Ada orang dia tahu sebab ada maklumat dia simpan dalam otak dia. Ada orang dia tak tahu sebab dia tak ada maklumat. Jadi dia berhak tanya soalan. Tu adab. Kadang-kadang manusia kita tak boleh lari daripada adab tu. Yang pertama tuan-tuan, didik anak kita dengan adab. Pastikan anak-anak kita jadi anak-anak yang beradab, tu nombor 1. Yang kedua, jangan lepas diri kita daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak cari dunia, kerja pagi petang siang malam cari duit ringgit, cari ya. Nak tambah lagi part time, niaga. Tapi semua yang kita cari atas dunia itu bukanlah tujuan kehidupan kita. Sebaliknya dia hanyalah wasilah yang nak mendekatkan diri pada Allah. Sebaliknya, usaha mendidik zuriat kita dengan ilmu agama, tinggal persoalan keimanan kepada anak-anak kita. Macam mana pagi ni kita hidup masjid ni, rumah Allah, adik kita yang duduk situ baju hijau, adik 2 yang duduk depan ni, 2 yang duduk di belakang tu, budak-budak ni, mana nak pitang, lagi 50 tahun, 60 tahun akan datang. Waktu tu mereka pula bawa anak mereka pula bawa cucu mereka mungkin. Mereka mungkin pagi tu dia habang dekat cucu mereka. Hantau dah 50 tahun sudah, masa sambutan merdeka 65 tahun. Pagi tu ada forum subuh. Tak tahulah mereka panggil mana punya geng apa dalam tu apa? Ustaz 786. Apa panggil 786, menu pertama lontong. Apa dah? Bola roti canai harga duit apa kah? Ada lontong. Kan, tang situ tengok potong steam. Kan, dah panggil 786 bola roti canai harga duit ke tose ke idli ke wade mau bawa belakang. Mau lontong depan. Tak apalah kan. Okey. 50 tahun akan datang, dia nanti habaq kat anak dia, kat cucu dia, masa 65 tahun sambutan merdeka, anak, Ustaz, minta maaf Ustaz, dapat 55 lah, hampa tak cakap aku. Ya. Okey, sikit. Nak mengerti lah. Ya. 65 tahun masa tu, bapa pun ada di situ. Bapa tengok ada 3 orang ustaz mamak mai pagi tu apa, alhamdulillah ramai, seorang tak berganjak duk tunggu dah lagi 5 minit pukul 8. Masa tu depa buat apa-apa? Depa duk ceritalah, bapa pun tak apa nak faham sangat. Ustaz Syafiq cerita suruh bersyukur, Ustaz Usop cerita suruh bersatu padu, saya cerita jaga iman, jaga ilmu. Duk cerita supaya pertahankan agama, pertahankan keimanan. Jagalah kemerdekaan ini betul-betul dengan dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan material semata-mata, tapi rohani, bukan setakat jasmani semata-mata, tapi kemerdekaan yang sebenarnya. Yang itulah hidup abang. Tuan-tuan, waktu tu kita ada mana? Mungkin ada dalam kubur. Mungkin jasad kita dah dihancur, ditelan oleh ulat-ulat yang ada dalam kubur. Tapi disebabkan pagi ni kita ada di sini, kita menghidupkan satu benda yang bermanfaat, yang nak tinggal kepada anak-anak cucu bangsa kita. InsyaAllah satu hari akan jadi amal jariah kita, yang pahala tu berterusan akan sampai kat kita dalam kubur. Sebab hari ni kita menghidupkan satu benda yang baik dalam kehidupan kita. Jadi yang itulah kerja yang kita kena tinggal, amal soleh, amal jariah kepada anak cucu cicit kita, supaya mereka terus buat kebaikan. Hasil pahala tu akan sampai kat kita walaupun kita dah mati. Mudah-mudahan yang itulah yang akan selamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Mohon ampun dan maaf, tak maaf banyak-banyak tuan-tuan. Saya sepatutnya 5 minit, terlanjak sampai 15 minit. Saya serahkan majlis pada Ustaz Usop dan Ustaz Syafiq untuk pertolongan. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya nak ambil masa tuan-tuan sikit sangat-sangat. Tuan-tuan, pesan Jibril alaihi salam, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sebagaimana kamu nak hidup, buatlah apa suka kamu nak buat, hidup macam mana pun tak apa. Nak hidup sebagai seorang Islam pun boleh, nak hidup sebagai seorang macam mana pun boleh. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Wa'amil ma syi'ta, nak buat apa buat. Nak buat yang halal pun buat, nak buat yang haram pun buat, nak sambut merdeka ke rasa syukur tak syukur pun buat. Kami dah habaq dah, kami dah sebut dah tuan-tuan satu persatu pagi ni. Saya tak mau tuan-tuan balik rasa macam mai sekadar untuk dengar, lepas tu balik. Tuan-tuan akan rugi. Kita rugi masa. Tuan-tuan, kita dah niat yang iktikaf duduk dalam masjid, tuan-tuan dah buat semua benda elok-elok, bawa baliklah benda ni tuan-tuan elok-elok. Buatlah apa kamu nak buat. Fa innaka majzi'un bih. Sesungguhnya kamu akan dinilai setiap satu daripada apa kamu buat. Buatlah macam mana pun. Allah dah bagi dah, Nabi kita dah bawa main do and don'ts. Yang boleh buat dan yang tak boleh buat. Semua terang dan jelas. Yang halal tu pun dah terang, yang haram tu pun dah terang. Hari ni orang Islam tidak ada alasan kata kami tak sampai maklumat. Semua dah ada lengkap. Yang ketiga, Jibril pesan, wahbib ma syi'ta. Kamu nak sayang siapa, sayang. Kamu nak cinta pada siapa, cintalah. Nak cinta kepada kamu punya rumah, cinta. Nak sayang pada isteri kamu, sayanglah. Nak sayang kepada anak-anak dan keluarga lebih daripada sayang kepada agama, silakan. Nak sayang kita punya harta benda lebih daripada agama, silakan. Nak sayang kepada kita punya hobi kita, silakan. Tuan-tuan, tapi apa kata Jibril? Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun bih. Kamu akan berpisah dengan dia satu hari nanti. Kamu akan hilang lenyap daripada dia. Kamu takkan ada apa-apa berkaitan dengan dia, melainkan kamu akan disoalkan tentang urusan ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, merdekakan jiwa kita daripada belenggu syaitan, kerana syaitan sedang melihat dan meneropong orang-orang seperti tuan-tuan. Orang-orang macam kita, orang-orang macam tuan-tuan dan perempuan sekalian, ibu-ibu, kadang-kadang kita rasa kita dah buat baik dah. Kita rasa kita dah buat baik dah. Kita merasa diri macam baik. Tapi tuan-tuan, di celah-celah itulah syaitan akan datang menyelit untuk mengubah daripada kita jadi orang baik kepada orang yang paling kufur kepada Allah. Dah banyak dah orang yang tersungkok macam ni. Ketika mana Nabi Adam alaihi salam duduk dalam syurga, tiba-tiba tuan-tuan, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, kata jangan sentuh pokok ni, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati kepada pohon ini. Tuan-tuan, Nabi Adam dan Hawa berada dalam syurga, tok nenek kita ni. Tapi bila mai ayat seterusnya, Allah Ta'ala kata apa? Fa'adhallahuma syaitan. Syaitan telah pun menggelincirkan dua orang ni, memperdayakan dua orang ni. Maknanya apa tuan-tuan? Syaitan telah menunjukkan satu dia punya performance yang begitu tinggi. Dia tunjukkan dia punya komitmen, committed dia terhadap tugas dia untuk menyesatkan umat manusia. Sampai tahap dia menggelincirkan seseorang yang mulia di sisi Allah. Fa'adzallahuma. Kalaulah tuan-tuan tengok, dia azalla artinya apa? Dia memperdayakan. Sampai ulama tafsir bahas, Nabi Adam ni jadi macam mana ni? Adakah dikira gini dan gini-gini? Tak bahas bab ni tuan-tuan. Tapi nak abang kata apa tuan-tuan? Tugas syaitan itu fa'azalla. Dia akan menggelincirkan siapa-siapa yang dia nak buat. Terutamanya orang yang dekat dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya pesan dalam masjid. Kerana tuan-tuan semua dalam keadaan sekarang ni, nak dalam agenda main pagi ni, yang duduk sampai pukul 8 ni. Tuan-tuan, main satu je. Nak dekatkan diri dengan Allah. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan main nak taqarrub ila Allah kan? Nak dekatkan diri dengan Allah kan? Ibu-ibu dekat belah sana, main tujuan apa? Nak main tengok mamak 3 orang kah? Kan nak main makan lontong? Tak tuan-tuan. Tuan-tuan main hari ni, pagi ni main untuk apa? Main semata-mata untuk dekatkan diri dengan Allah.
Allah sedang tengok kita tuan-tuan. Allah sedang nilai kita. Allah sedang melihat apa jua yang terdetik dalam hati kita. Tapi tuan-tuan ingat ada satu, innahu aduwwum mubin, sesungguhnya dia musuh yang paling nyata. Dia musuh paling nyata. Dia sedang tengok kita dalam celah-celah kita ni. Sedang ada dia tuan-tuan untuk merosakkan kita punya amalan kita, merosakkan jiwa kita, merosakkan hati kita. Hati-hati. Moga-moga tuan-tuan pagi ni keseluruhan apa yang disampaikan diberikan keberkatan Allah, diberikan kekuatan untuk beramal, diberikan kekuatan untuk mengingati setiap satu daripada apa yang disampaikan. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak lama-lama, cuma nak pesan kat tuan-tuan, buatlah kebaikan sebanyak mana yang boleh buatlah. Tuan-tuan, harta dan juga kekayaan dan juga apa yang kita miliki hari ini adalah merupakan sesuatu pinjaman daripada Allah. Gunakan sebaik mungkin untuk ummah. Kebijaksanaan, kecerdikan, kekuatan emosi, kekuatan kekayaan, semua pinjaman Allah. Selagi mana boleh infakkan sebanyak mana mungkin sebelum hari tamatnya sampai. Wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga pertemuan kita ada barakah. Saya ucapkan tahniah kepada pihak masjid dan tahniah kepada yang hadir pada pagi ini. Moga-moga tuan-tuan kita bertemu lagi. Moga-moga 65 tahun kemerdekaan memerdekakan jiwa hamba ini, jiwa hamba-hamba Allah ini, untuk lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan gagalkan agenda syaitan. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali kepada Allahu akbar bagi ustaz lah. Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syafiee Yusof Ghani. Ada sesuatu berita yang sangat menarik untuk disampaikan oleh Ustaz Yusof pula, Ustaz Syafiee. Silakan Ustaz. Ni pula jawab lah ni. Aku cakap ni orang paling kasut lah ni kalau lambat kan. Okey. Saya tak mau cakap apa dah tuan-tuan. Cuma baru ni saya ada ceramah dekat sekolah Mahat Masyar. Sekolah Mahat Masyar tu kan. Ceramah hijrah ke apa macam tu lah. Lepas tu saya pun pergi lah di surau dia, pergi ceramah. Dan saya melihat situasi surau tu okey. Cuma PA sistem dia tu nampak macam boleh dibantu lagi lah. Saya pun ada bincang dengan pihak sekolah. Saya kata tak apalah, nanti ada ceramah ke apa, saya boleh bantu. Lepas tu hantarlah seorang pergi check, buat quotation, cek-cek apa semua tu dekat nak tukar box lain banyak lah, dalam kat 19,000 jugalah dia punya kos dia tu. Jadi pada pagi ni saya buka ruang pada tuan-tuan dan puan-puan yang nak sama-sama menyumbang untuk kita sama-sama bantu anak-anak kita. Sebab surau ni, kalau sekolah asrama ni memang banyaklah program aktiviti dalam surau ni, dan saya nampak macam ada keperluan yang banyaklah untuk pendidikan tu. Jadi tuan-tuan buat apa, lagi geng muslimat ada tak sejadah ke apa boleh lempak dekat geng muslimat tu, pakat-pakat boleh baling. Ada tak sejadah ke? Ada tabung. Tabung tu tuan-tuan, muslimat ada tabung tak? Ada satu. Sekejap tuan-tuan balik, kerana Allah lah tuan-tuan bantu tubuh, nanti insya-Allah kita akan sampaikan pada pihak pengurusan sekolah lah. Muslimat pun akan disediakan satu tabung. Saya akhiri dengan sabda Nabi SAW, setiap pagi ada dua orang malaikat akan doa, Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang rajin derma, orang yang rajin bagi ni, engkau gantikan dia lebih baik. Moga-moga dengan infak kita pagi ni, Allah panjangkan usia kita, Allah beri pada kita kesihatan, kebahagiaan dan sebagainya, dunia dan akhirat. Jadi saya tengok tabung pun dah sampai, tapi tabung tu kecil macam nak buat sandwich budak tadika gitu ya. Tak ada kerja, muslimat semangat lah tu. Tak apa, tak cukup tuan-tuan. Tengoklah bos jadah ke apa di situ tu. Kecil lah. Bos RM4 penuh tabung tu. Tabung ni ada tuan. Bos dalam tu jangan balas tabung balik rumah pula.
Nanya aku tu. Terima kasih tuan-tuan semua tunggu sampai habis. Moga saya minta maaf banyak. Kami ambil masa tuan-tuan yang agak lebih sikit. Jadi tuan-tuan yang nak buat sumbangan wakaf ke mak mentua, pak mentua meninggal semalam ke bukan itu. Ada cincin lah. Bagus ya saya tengok budaya sekarang ni. Dia buat satu cincin dalam tu, doakan saya dapat anak lah apa semua. Kita sama-sama lah doa orang yang infak ni, Allah beri pada dia zuriat yang soleh dan solehah insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, tuan-tuan nak makan boleh, tapi kita dah duduk dah sampai cerah matahari dah. Nabi habaq, siapa lepas sembahyang subuh duduk sampai terbit matahari, dia sembahyang 2 rakaat, Allah bagi kat dia pahala haji dan umrah yang sempurna. Selalu kita jarang tunggu, alang-alang dah tunggu. Kalau tuan-tuan nak sembahyang 2 rakaat duha dulu baru nak pergi makan pun, saya cadang benda tu baik. Sebab sekali tuan-tuan tabur lontong memang belah aku tu, ya aku tahu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.